أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam ke atas Rasulullah, yakni junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'd. Dan begitu juga salawat dan salam ke atas keluarga baginda dan para sahabatnya sekalian, amma ba'd. Adapun yang demikian itu, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman. Saya dulu di pertengahan mungkin Ustaz tak onkan mic dekat situ. Onkan mic dekat situ. Oh, tak dengar Kalau Ustaz kurang jelas kedengaran. Okey, maafkan saya gangguan sedikit Ustaz. Minta maaf Ustaz. Dengar. Okey, sekarang Ustaz, minta maaf gangguan Ustaz. Silakan, tunjuk. dah jelas dah? Okey. Ustaz Taqiyuddin yang dengar tak jelas ni. Setakat ni yang lain-lain boleh komen sikit tak? Dengar jelas. Jelas. Amma ba'd, ayyuhal mu'minun, wahai sekalian orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya berpesan kepada semua dan berpesan kepada diri sendiri, mohon kita sama-sama bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun, bahawa sesungguhnya telah berjayalah orang yang bertakwa. Berjayalah hidupnya di dunia, berjayalah hidupnya di akhirat, dan tidak dicampakkan dia ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz Taqiyuddin selaku pengacara majlis dan juga selaku orang tengah yang menjemput saya mewakili SMK Hillcrest Taman Seri Gombak. Yang beberapa kali Ustaz Taqiyuddin menyebutkan Ustaz selebriti. Jadi saya rasa tak apalah, aku tak payah sebutlah selebriti tu. Tambah pula sekarang ni bila sebut Ustaz selebriti tu dia banyak sangat kontroversinya. Sebut je lah Ustaz biasa je, sama je, cuma adalah rezeki sekali-sekala dapat masuk TV. Itu pun yang saya masuk tu rancangan kanak-kanak je pun. Seterusnya kepada pengetua dan juga guru-guru sekolah SMK Hillcrest Taman Seri Gombak, seterusnya kepada pengurusi dan ahli jawatan kuasa PIBG, ibu bapa, pelajar-pelajar yang pelajar lelaki maupun pelajar yang perempuan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, saudari yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada hari ini hari Jumaat, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya Yaumul Jumu'ah, hari berkumpul, iaitu hari yang ke-6 dalam kiraan hari. Yang hari pertama Yaumul Ahad, Yaumul Itsnain, Yaumul Thulatha, Yaumul Arbi'a, Yaumul Khamis, Yaumul Jumu'ah. Jadi pada hari ke-6 ini khususnya bagi kaum lelaki diwajibkan untuk mengerjakan solat fardu Jumaat. Maka sebab itulah dikatakan hari berkumpul khususnya bagi kaum lelaki, menunaikan solat fardu Jumaat di masjid, ataupun di tempat di mana diadakan solat fardu Jumaat. Tapi oleh kerana al-maklumlah kita berada dalam keadaan musibah pandemik COVID-19 ni, maka ada tempat yang boleh, ada tempat yang tak boleh, ada yang boleh pula jumlahnya telah pun ditentukan, ada 6 orang, ada 12 orang, ada 40 orang. Begitulah keadaan yang sedang kita alami pada ketika ini. Namun begitu, apa saja musibah yang menimpa kita sebagai orang beriman, kata Nabi, orang beriman itu sifatnya ajaban li amril mu'min, mengagumkan, sangatlah hebat sifat orang beriman, kerana apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syakara, dia akan bersyukur. Namun apabila ditimpakan musibah, sabara, dia akan bersabar, dia akan menghadapi apa jua keadaan
dengan tenang kerana dia tahu inilah ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, antara fadilat pada hari Jumaat ini selalu kita dengar digalakkan kita memperbanyakkan solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah kemampuan masing-masing, kalau boleh 100 kali, kalau boleh 1000 kali, ikutlah sampai, kalau boleh sampai 1,000,000 kali pun terpulang kepada kemampuan masing-masing, kerana terlalu banyaknya fadilat, kelebihan apabila kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disuruh pada hari Jumaat? Sebab dalam banyak-banyak hari Jumaat ialah sayyidul ayyam, penghulu bagi segala hari. Maka sudah tentu pada hari Jumaat ini kelebihannya, dia punya ganjaran pahalanya berlipat ganda berbanding hari-hari yang lain. Dan pada hari Jumaat juga ada satu amalan sunat, iaitu mandi pada hari Jumaat yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Mandi sunat sempurna hari Jumaat, sebab hari Jumaat ialah hari yang dikatakan ketua ataupun penghulu bagi segala hari. Baik, berbalik kepada solawat tadi, bayangkan kalau saya sebutkan kata 100 kali, 1000 kali, itu pun dah terlalu banyak. Kalau kita boleh selawat sekali pun, Nabi kata dia punya ganjaran pahalanya sangat besar. Man salla alayya salatan wahidatan, barang siapa berselawat ke atasku, yakni ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, sallallahu alaihi asyara salawat, Allah akan berselawat ke atasnya. Kata ulama, maksud Allah berselawat ialah Allah merahmatinya, Allah memberkati hidupnya 10 kali. Tidak cukup Allah memberkati hidupnya, merahmati hidupnya, orang yang berselawat kepada Nabi sekali, wa huttat anhu asyara khati'at, digugurkan pula 10 kesalahannya ataupun 10 dosanya. Tidak cukup dengan digugurkan dosanya, wa rufi'at lahu asyara darajat, dan diangkat pula 10 darjatnya. Masya Allah, hebat sungguh kelebihan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan puasa sekali yang menonton ceramah online kita pada hari ini, marilah kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Kalau boleh lepas ni kita tukar. Kalau melatah, jangan kita sebut oh pucut. Jangan sebut oh pucut, sebab tak tahulah apa maknanya, mungkin ada makna tapi tak ada faedahnya dan tak ada pahalanya. Bila kita sebut benda yang tidak ada manfaat, tidak ada faedah, tidak ada ganjaran pahalanya. Apatah lagi kalau kita sebut perkataan yang tidak baik, perkataan yang mencarut ketika melatah. Macam-macam lah yang kita dengar orang melatah ni, dia sebutnya macam-macam kan. Jadi kalau berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepadanya, Allah gugurkan 10 dosanya, Allah angkat darjatnya. Itu fadilat selawat. Kalau kita cakap yang baik-baik pun dapat pahala. Kalimatun tayyibatun sadaqatun, kata-kata yang baik adalah merupakan sedekah. Jadi lepas ni kalau melatah jangan sebut opocut. Kalau adik-adik belajar jangan sebut ocobot. Kan? Korang kenal tak ocobot siapa? Ocobot tu kan kawan boboiboy tu kan. Opocut jangan sebut, ocobot pun jangan sebut, mangko hijau pun jangan sebut. Kita tukar, lepas ni kalau melatah sebut Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, satu lagi berkenaan dengan selawat Nabi ini biasa pada hari Jumaat, khususnya bagi orang lelaki sangat tahulah. Sebab ketika kita menghadiri solat Jumaat di masjid, sebelum Tok Bilal nak menyerahkan tongkat, rasanya kebiasaan dilakukan di mana-mana masjid lah. Tetapi benda ni tidaklah wajib, cuma dia sebagai satu kita kata sebagai satu macam simbol. Ketika Tok Khatib memegang tongkat yang nak diserahkan kepada Tok Imam, sebelum Tok Imam mengambil tongkat itu naik ke mimbar membaca khutbah, Khatib akan membaca Tok Bilal akan membacakan satu ayat yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Habis selesai baca ayat tu barulah
Tok Imam pun bangun, ambil tongkat daripada Tok Bilal. Umpama macam lesen lah, bila dah baca ayat tu, Tok Imam pun ambil tongkat, Tok Imam naik ke mimbar. Jadi apakah maksud seruan daripada ayat tersebut? Wahai orang-orang yang beriman, innallaha wa malaikatahu, belum lagi, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Bila sebut yusallu ni maknanya sedang berselawat. Dulu, kini dan selama-lamanya Allah dan para malaikat berselawat kepada nabi, senantiasa berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ayo jom kita berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan sejahtera kepada baginda. Baiklah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita menyambut sambutan Maulidur Rasul, yang mana sambutan Maulidur Rasul berarti menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sedia maklum, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan pada bulan Rabiul Awal, iaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun kita yang dah mengikuti beberapa kuliah ataupun siri pengajian agama ni, kadang-kadang kita dengar ada ustaz kata 10 Rabiul Awal, ada yang kata 9 Rabiul Awal. Namun apa yang kita pegang setakat ini di Malaysia, kita menetapkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tak kisahlah tuan-tuan pada tanggal berapa hari bulan sekalipun, tapi yang pastinya, yang sahihnya kata ulama ialah di dalam bulan Rabiul Awal. Kemudian harinya ialah pada hari Isnin. Dua fakta ini, bulan Rabiul Awal dan juga hari Isnin, itu adalah fakta yang sahih, yang tepat dan yang betul dan yang disepakati oleh para ulama. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita sekarang sudah masuk di dalam bulan Rabiul Akhir. Ada orang kata apa pula buat sambut Maulidur Rasul bulan Rabiul Akhir, bulan Rabiul Akhir dah terlewat, dah keluar daripada bulan yang sepatutnya. Namun begitu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, jawapan kita ialah bila tahun pun, bila bulan pun, bila-bila hari pun, kita digalakkan mengingati, menceritakan, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pada bulan Rabiul Awal sahaja, bukan hanya pada tanggal 12 Rabiul Awal sahaja. Malah setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun kita kena sentiasa mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada jiran tetangga kita, kepada sesiapa sahaja yang kita kenal. Kerana mengingatkan manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti kita mengajak orang mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun, kerana bagindalah orang yang paling kita cintai, melebihi kecintaan kepada kedua ibu bapa kita sendiri, melebihi cinta kepada diri kita sendiri, dan melebihi cinta kepada sesiapa pun. Ini berdasarkan apa yang pernah ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kepada Saidina Umar. Nabi pernah bertanya kepada Saidina Umar, wahai Umar, siapakah orang yang paling kamu sayang? Lalu Umar kata, aku cintakan kamu ya Rasulullah, tapi tak lebih daripada cinta diriku. Maknanya nombor satu, aku sayang diri aku sendiri. Lepas tu kamu ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Umar, jawapan tu tak tepat. Yang betulnya ialah kamu kena sayang aku nombor satu, lepas tu barulah kamu sayang diri kamu. Selepas sayang aku, barulah kamu nak sayang orang lain. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini berdasarkan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga apa yang disebutkan oleh Nabi sendiri di dalam hadis baginda. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurnalah iman kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya, lebih dicintainya, lebih disayanginya berbanding dirinya sendiri, kedua ibu bapanya dan manusia seluruhnya. Jadi sebab itulah kenapa kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dah keluar daripada bulan Rabiul Awal.
Ya, walaupun ada orang mengatakan, ada pihak yang mengatakan menyambut Maulidur Rasul itu sebagai amalan yang bid'ah, amalan yang diada-adakan dalam agama. Ya, sedangkan ya, kita menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai tanda kecintaan kepada susuk tubuh yang agung ini, sebagai kecintaan kepada kekasih Allah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda tidak menyuruh kita mencintainya, ya, tetapi sebagai tanda sayang kepada baginda, kita sebagai umatnya mencintai baginda, meraihkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jawapannya tak lain dan tak bukan kerana terlalu kasih, terlalu cinta, terlalu sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sayang Nabi lebih daripada sayang ibu bapa kita? Ya, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengenalkan kita kepada Tuhan yang sebenar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita daripada kegelapan jahiliah kepada cahaya Islam yang terang. Ya, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengenalkan kita kepada cara hidup yang betul. Ya, cara hidup yang tidak songsang. Kalau dulu kita hidup di zaman jahiliah, tuan-tuan ni, minum arak ni macam minum air teh je, kan? Sehingga diceritakan ketika diturunkan perintah pengharaman arak, maka para sahabat pun memecahkan tempayan-tempayan arak di rumah mereka, menyebabkan banjir, ya, banjir seluruh Madinah ketika itu apabila turunnya ayat. Kalau kita nak bercerita tentang pengharaman arak ni, dia ada 3 peringkat. Mula-mula Allah kata dekat nak solat jangan mabuk, ya, sebab nanti bila solat kamu pun tak faham apa yang kamu cakap. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan menghampiri solat dalam keadaan kamu mabuk sehinggalah kamu sedar apa yang kamu cakap. Kemudian peringkat yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Jika mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang judi dan arak, katakan kepada mereka keduanya tak elok, ya, kesannya tak baik tetapi ada manfaat. Masa tu belum haram lagi, katakan tak baik tapi ada juga manfaatnya. Sehinggalah turun ayat, ya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Bila diturunkan ayat tersebut, maka arak itu diharamkan secara total. Maka semua penduduk memecahkan tempayan arak dan mereka tidak lagi minum arak, kerana arak ialah punca kepada segala kemaksiatan. Maka sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kenapa Islam datang, ya, Nabi apabila menyampaikan wahyu ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala supaya diharamkan arak, kerana arak itu dikategorikan sebagai ra'sul maksiyah, kepala kepada segala kemaksiatan. Berpunca daripada minum araklah orang boleh berzina, berpunca daripada minum araklah orang boleh mencuri, punca daripada minum araklah orang boleh membunuh. Maka sebab itulah Islam datang, ya, menghapuskan amalan-amalan jahiliah. Tu belum lagi kita cerita bagaimana orang perempuan di zaman jahiliah, ya, di mana orang perempuan sangat direndahkan kedudukannya. Orang perempuan yang datang haid tidak dibenarkan makan bersama dalam keluarga. Orang perempuan yang datang haid tidak boleh tidur bersama suaminya, kerana dianggap orang perempuan yang datang haid itu kotor keseluruhannya. Sedangkan apabila datang Islam, Islam bagi tahu bahawasanya orang perempuan yang datang haid, yang kotor itu darahnya, bukan tubuhnya. Ya, dan kita sebagai suami misalnya boleh tidur bersama isteri ketika datang haid, boleh makan bersama wanita yang datang haid. Itulah Islam mengangkat dan memuliakan kaum wanita yang asalnya pada zaman jahiliah hanyalah sekadar tempat pemuas nafsu sahaja, dan bila mana mereka mendapat anak-anak perempuan, dianggap anak perempuan akan mendatangkan sial kepada keluarga dan mereka membunuh anak perempuan hidup-hidup. Begitulah teruknya ketika diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat dalam keadaan jahiliah. Jadi diutuskan Nabi Muhammad membawa rahmat kepada seluruh alam, rahmatan lil alamin. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutuskan engkau wahai Muhammad
melainkan diutuskan engkau membawa rahmat kepada seluruh alam. Tentu yang dirahmati Allah sekalian, kata ulama, ya, rahmat diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama sekali sudah tentu kepada manusia. Yang Muslim sangat beruntung. Orang yang beriman sangat beruntung apabila diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah bukan orang beriman saja beruntung, orang kafir pun yang mendapat rahmat, mendapat tempias rahmat daripada diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, apabila diutuskan Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir pun ditangguhkan azab mereka yang sepatutnya azab itu disegerakan di atas dunia. Kalau kita tengok kepada sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, apabila ada saja kaumnya yang mengingkari perintah Nabi tersebut, maka Allah menurunkan bencana sehingga menterbalikkan bumi, menghancurkan bumi tersebut. Tetapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kafir, yang tidak beriman, malah yang menentang Islam, tetapi mereka itu ditangguhkan azab. Mereka akan betul-betul dikenakan azab nanti di akhirat. Apatah lagi bagi orang kafir pun dapat tempiah rahmat daripada Nabi, apatah lagi kita sebagai orang beriman, orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tentulah kita lebih banyak lagi mendapat rahmat. Tentu yang dirahmati Allah sekalian, dalam suatu dalam suatu kisah ketika Nabi duduk dengan para sahabat, kemudian Nabi berkata kepada sahabat, aku rindu nak bertemu dengan ikhwan. Kemudian sahabat pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini bukan saudara ke? Kami ini bukan saudara tuan ke? Ikhwan tu maknanya saudara. Saya rindu nak bertemu dengan saudara saya. Lepas tu sahabat kata, habis kami ini bukan saudara ke? Lalu Rasulullah kata, kalian ialah sahabatku. Kalau nak kira tuan-tuan ni, level sahabat ni memang as-sabiqun al-awwalun. Mereka itu golongan yang awal, yang bersama-sama dengan Nabi. Sudah tentulah mereka adalah golongan yang terbaik. Sebab berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik qurun, sebaik-baik zaman ialah zaman aku. Jadi para sahabat itu mereka yang hidup di zaman Nabi, sudah tentulah mereka yang terbaik sekali. Tetapi dalam peristiwa itu Nabi mengatakan, saya rindu nak bertemu dengan ikhwan, nak bertemu dengan saudara. Lalu sahabat pun bertanya, siapakah yang dimaksudkan oleh Tuan dengan saudara itu? Lalu Rasulullah mengatakan, aku maksudkan saudara itu ialah mereka-mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah bertemu secara langsung dengan aku, tetapi mereka itu melaksanakan, mengamalkan ajaran yang telah diajarkan oleh aku, ajaran Islam. Mereka itu mengamalkan sunnah-sunnahku, malah mereka itu sangat menyayangi aku, berjuang dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah ikhwan, mereka itulah saudaraku. Dan Nabi kata, aku rindu kepada saudaraku. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saudara Nabi yang dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita bercakap tentang hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara antara galakan yang selalu kita dengar dalam mana-mana ceramah pun ialah kita hendaklah mengenali baginda. Sebab dengan kenal maka barulah datang cinta. Seperti mana kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi soalannya, sudahkah kita betul-betul mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab dengan kenal barulah datang cinta. Bila ada perasaan cinta barulah datang pengorbanan. Jadi sebab itulah kita kena kenal betul-betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini selalu kita dengar penceramah mengatakan remaja-remaja terutamanya lebih mengenali idola mereka, iaitu penyanyi misalnya. Kadang-kadang ada yang saya sembang-sembang, dia kata tak main lah Ustaz, penyanyi artis Malaysia tak layan, tak main, saya layan artis Korea. Dia boleh hafal tu nama kumpulan BTS tu siapa nama seorang-seorang, kumpulan Blackpink tu dia boleh sebut nama seorang-seorang.
Dan yang pernah saya bersembang tu dengan budak-budak, bukannya apa pelajar sekolah menengah, budak-budak sekolah rendah, kadang budak sekolah tadika pun dia kenal nama penyanyi BTS, penyanyi Blackpink tu. Ya, Masya Allah tuan-tuan. Begitu sekali mereka menjadikan artis penyanyi itu sebagai idola. Ya, malah bukan setakat kenal nama, mereka tahu apa minat, apa hobi mereka, apa yang mereka pakai. Masya Allah. Tu belum lagi kita tanya orang yang minat bola sepak. Ya, siapa pemain bola Manchester, siapa pemain bola Liverpool, dia kenal. Ya, siapa pemain simpanannya pun dia kenal. Bukan setakat pemain utama, pemain simpanan pun dia kenal. Siapa jurulatihnya. Masya Allah, betapalah kita kata remaja-remaja pada hari jadikan artis, jadikan pemain bola sepak. Ya, malah ada yang kata, Ustaz, cita-cita saya nak jadi pemain bola sepak. Saya tanya kenapa? Minat main bola ke? Okey, betul saya minat main bola. Tapi kamu pandai ke main? Bolehlah, tak adalah pandai sangat. Tapi yang paling penting sekali saya nak jadi pemain bola ni sebab gaji dia mahal. Ya, ada seorang pelajar tu saya tanya sebab dia kata gaji mahal. Saya tengok gaji pemain bola sepak di Malaysia ni pun dah cukup. Ya, ada yang mengatakan antara pemain bola gaji yang tinggi ialah pemain bola Johor, Johor FC tu, gaji ada yang sampai 100,000 lebih, kan, 100,000 lebih hanya main bola sahaja. Jadi cita-cita saya nak jadi pemain bola. Sebenarnya tidaklah salah nak jadi pemain bola. Tidak salah, Islam tidak melarang kita nak jadi pemain bola ke, nak jadi penyanyi ke, tetapi pastikan kita mengikut syariat, mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh agama. Main bola juga, sembahyang jangan tinggal. Main bola juga, baca Al-Quran jangan lupa. Begitulah dalam kehidupan kita ni tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena kenal baginda, maka daripada kenal itu datanglah cinta, daripada cinta datanglah pengorbanan terhadap apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan berasa sangat sensitif. Bila mana ada orang menghina Nabi, kita akan rasa geram, kita akan rasa marah. Kalau ikutkan siapalah Nabi Muhammad tu, nak kata mak kita ke, ayah kita ke, ada kena adik-beradik dengan kita ke, tak ada. Tetapi kecintaan kita Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada ibu bapa kita, melebihi cinta kepada adik-beradik kita. Kita menyayangi Nabi Muhammad lebih daripada cinta siapa-siapa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah cinta kita yang pertama. Dan yang paling best lagi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Maknanya kalau atas dunia ni kita tak dapat bertemu dengan Nabi, tak dapat bersama dengan Nabi, sudah pastinya di hari akhirat nanti kita dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab kita cinta kepada Nabi. Pernah ditanya soalan kepada saya, Ustaz, macam mana nak jumpa Nabi? Kalau dah di hari akhirat nanti dikumpulkan manusia daripada zaman Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sahaja pun ada 124,000 orang. Rasul saja 313. Cuma yang wajib kita nak kena kenal betul-betul ni 25 aja. Itu pun kita tak hafal. Melainkan kita menyanyi, baru kita boleh sebut nama Nabi. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Tu baru boleh sebut bahasa, ada lagu. Kalau tak ada lagu, memang bintang pukang lah kita menyebutnya. Kata orang Perak, meraban tebin lah kita nak menyebutnya kan. Tak betul dia punya susunan dia. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi pun ramai, tu belum umat masing-masing. Belum bawa geng lagi, belum bawa kaum lagi. Kemudian dikatakan di pada mahsyar nanti bukan setakat manusia, jin, syaitan, malaikat, semua ada. Dan tak cukup jin, syaitan, malaikat, binatang pun ada. Binatang kesemuanya dikumpulkan nanti di pada mahsyar, di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, bila kita sebut binatang ni pula, yang saya rasa kalau lawak, tapi yalah,
Kita tengok semut saja ada berapa jenis, beribu semut. Ya, hari itu saya tengok National Geography, apa dia cerita pasal semut je. Ya, spesies semut saja ada beribu jenis. Bayangkan kalau kesemua binatang berkumpul di padang mahsyar nanti, manusia semua berkumpul, bagaimana kita boleh bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semacam mustahil ya, nak jumpa Nabi. Tetapi tuan-tuan, Nabi sendiri menyebutkan di dalam hadis baginda, aku boleh jumpa umat aku. Sebab aku boleh kenal, ada tanda pada umat aku. Ya, antara yang disebut di dalam hadis Nabi, tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah seri pada wajahnya, min atharil wudu, min atharis sujud, kesan daripada wudu dan juga kesan daripada sujud, yakni mendirikan solat. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi akan kenal kita sebagai umatnya kerana hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang wajahnya akan berseri-seri dan bercahaya. Macam mana wajah umat Nabi Muhammad boleh berseri dan bercahaya? Nabi kata min asharil wudu, kesan daripada air wudu, air sembahyang. Jadi apa maknanya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian? Betul-betul kan kita ni tak payah pakailah makeup apa jenama yang ada dekat pasaran tu. Bukanlah saya kata tak boleh pula. Tapi kalau betul nak bagi nampak muka ni berseri, bercahaya, ambil wudu dah cukup dah. Ya, tapi kalau nak pakai pun tak salah. Pastikan produk itu produk yang halal kan. Tambah biasanya orang perempuan lah kan yang sinonim dengan alat-alat makeup ni. Orang lelaki tak payah makeup tak apa orang lelaki tak payah makeup pun laku insyaAllah sebab orang berebut sekarang ni orang lelaki Baik, jadi tuan dirahmati Allah sekalian, betul-betul dia punya makeup nak bagi nampak berseri dan bercahaya ialah dengan berwuduk. Maka sebab itulah para ulama, kenapa ada yang kita tengok mereka itu sentiasa melazimi wuduk dalam seharian. Bila batal saja wuduk, mereka akan tajbidul wuduk, memperbaharui wuduknya, ambil wuduk lagi. Batal aja ambil wuduk lagi, batal saja ambil wuduk lagi. Tapi macam kita pula sekumpulannya, setiap kali nak solat tu dah tentulah kita mengambil wuduk sebab syarat sah solat ialah dengan berwuduk. Kemudian ketika nak membaca Al-Quran, itu pun jadilah sekumpulannya adalah berwuduk. Jangan langsung solat pun tak ada wuduk langsung tak sah pula solat tu. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, selain daripada Nabi kenal kita, kemudian yang best lagi tuan-tuan ni, bila Nabi dah nampak kita, Nabi panggil. Meh sini. Kenapa Nabi panggil kita? Berdasarkan hadis juga menceritakan Nabi memberi kita minum daripada telaga Nabi, Hawdin Nabi. Ada riwayat yang menceritakan satu-satunya Nabi yang ada telaga nanti di padang mahsyar nanti, di hari akhirat nanti ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyebutkan nama telaga itu ialah Al-Kautsar, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Kautsar. Tetapi ada yang menterjemahkan Al-Kautsar, kata ulama tafsir maksudnya nikmat yang banyak. Tapi ada yang terjemahkan telaga Kautsar. Tak apalah, tapi dalam hadis ada menyebutkan tentang telaga Nabi, dan Nabi sendiri yang akan mencedok air daripada telaga tersebut dan memberi minum kepada umatnya. Dan dikatakan siapa-siapa yang minum air daripada telaga Nabi yang disuapkan sendiri oleh Nabi, dia tidak akan dahaga selamanya. Kenapa yang Nabi ada telaga? Kenapa yang Nabi suapkan air daripada telaga Nabi? Sebab keadaan di padang mahsyar pada ketika itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, huru hara, sangat-sangat huru hara. Matahari satu main, satu jengkal di atas kepala, kepanasannya yang sangat terik, sangat panas, sangat dahsyat. Sudah pastinya dahaga. Pada ketika itu kita pula masing-masing ketakutan. Masing-masing kalau tengok suami, tengok isteri selisih gitu je, dah tak peduli dah tengok anak, sebab masing-masing bimbang tentang amalnya masing-masing. Kemudian Nabi kata ada yang tidak boleh berdiri di atas kakinya, terpaksa berdiri di atas lututnya sampai tak boleh berdiri. Ada yang lemas ada yang tenggelam dalam peluhnya paras kuku lali, ada yang tenggelam dalam peluhnya paras lutut, ada yang tenggelam dalam peluhnya paras pinggang, ada yang kelemasan di dalam peluhnya sendiri. Jadi keadaan pada ketika itu huru hara. Jadi untungnya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memberi kita minum. Dan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ini yang paling besar sekali. Apa dia? Disebutkan dalam suatu hadis yang panjang.
kesemua umat Nabi masing-masing bertemu dengan Nabi mereka. Misalnya umat Nabi Adam AS bertemu dengan Nabi mereka iaitu Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah kami. Kami sekarang ni udah kecut dah ni, udah takut dah. Sebab dulu masa dunia kamu cerita, kami tak berapa nak percaya sangat. Tapi sekarang ni bila berada betul-betul di padang mahsyar, di hari akhirat ni kami baru nampak depan mata kami sendiri dan kami sekarang ni dah percaya dan kami dah takut. Kami nak minta syafaat daripada kamu. Apa kata Nabi Adam AS? Nafsi, nafsi. Hari ini masing-masing. Aku, kamu. Aku tidak boleh tolong kamu. Sebab dulu waktu di atas dunia aku pun ada buat salah. Bukan atas dunia. Dulu waktu di dalam syurga aku pun ada buat salah. Ingat tak lagi kisah Nabi Adam AS ketika Allah melarang Nabi Adam AS dan juga Hawa daripada menghampiri pohon khuldi. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan menghampiri pohon ini. Ada satu pohon di dalam syurga tu namanya pohon khuldi. Tapi Nabi Adam AS telah melanggar arahan tersebut. Kemudian umat Nabi Ibrahim AS bertemu dengan Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tolonglah kami, beri syafaat kepada kami. Kata Nabi Ibrahim AS, nafsi, nafsi. Hari ini aku, kamu. Kita masing-masing. Aku tak boleh tolong. Sebab dulu atas dunia, aku pun ada buat kesilapan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dipendekkan ceritanya, kesemua Nabi-Nabi tersebut mengatakan, pergilah kalian kepada Muhammad. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir. Hanya dia sahaja pada ketika ini yang ada kuasa, bukan kuasa, ada kelebihan, iaitu boleh memberi syafaat. Yang dipanggil kata ulama namanya syafaatul uzma, syafaat yang terbesar, syafaat yang terhebat sekali. Hanya dia sahaja. Jadi tuan-tuan bayangkan umat Nabi-Nabi yang lain, umat Nabi-Nabi yang lain disuruh oleh Nabi mereka pergi bertemu dengan Nabi Muhammad. Jadi sudah tentunya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita akan mendahulukan kita, mengutamakan kita sebagai umatnya. Jadi inilah kenapa tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita menyambut hari kelahiran Nabi. Kita nak memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Kita nak mengenali Nabi dengan lebih rapat lagi. Tadi saya sempatlah buat sedikit pembacaan tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak kenal betul-betul Nabi Muhammad SAW ni, cerita kisah Nabi ni memang sangat menarik. Ini daripada lahir sampailah Nabi wafat tuan-tuan setiap dia punya perjalanan plot, dia punya scene, babak ataupun plot kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW, semuanya boleh dijadikan sebagai suri teladan. Seperti mana tajuk kita lah, qudwah hasanah, idola ataupun contoh ikutan. Sebagai contoh tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, saya terus skip ajalah ceritanya, tak adalah nak cerita panjang-panjang sangat kan. Ketika Nabi masa kecil, Nabi kita sudah bergelar anak yatim sebab dia sudah kematian ayahnya pada usia 2 bulan dalam kandungan ibunya. Kemudian dipelihara oleh ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. Ibu susu Nabi yang pertama namanya Suwaibah, ataupun lebih dikenali sebagai Suwaibatul Aslamiyah. Pengajaran yang pertama masa kecil, Nabi ni menyusu, yang pertama susu ibu kandungnya sendiri, Aminah, tapi tak lama. Dalam tempoh seminggu ke 2 minggu, 2 minggu sahaja kata ulama. Kemudian disusukan oleh Suwaibah beberapa bulan, kemudian disusukan oleh Fatimah. Jadi apa pengajaran yang kita dapat di sini? Seorang baby, seorang kanak-kanak yang baru dilahirkan sepatutnya disusukan oleh ibunya sendiri. Jika ibunya tidak mampu menyusukan anaknya, bolehlah dicarikan pengganti ibu susuan. Bukan seperti mana yang kita amalkan pada hari ini kan, bila dah seorang ibu tu tak boleh menyusukan anaknya, sama ada susunya kering ataupun dia sibuk bekerja dan seumpamanya, yang menyebabkan dia tak boleh nak memberikan susu pada anaknya, lalu terus diambil susu formula sebagai ganti kepada susu ibu. Jadi ini juga tak bertepatan dengan apa yang diajarkan ataupun yang berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang terbaiknya ialah seorang anak itu disusukan oleh seorang wanita ataupun seorang ibu. Kalau bukan ibu kandungnya, carikan ibu susu, kerana susu ibu itu adalah yang terbaik sekali.
Jadi itu pengajaran yang pertama. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Nabi ketika dipelihara oleh Fatimah, satu ketika Nabi sedang ada riwayat mengatakan sedang bermain dengan sepupunya, dengan anak-anak Halimah. Ada yang mengatakan Nabi sedang mengembala kambing pada ketika itu. Datang dua orang lelaki, iaitu malaikat yang menyerupai lelaki, telah pun membaringkan Nabi dan membelah dada Nabi, mengeluarkan jantungnya dan menyuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan semula. Jadi ini kata ulama tujuannya ialah sebagai simbolik nak menyucikan sarang syaitan yang berada di dalam jantung ataupun yang berada di dalam hati. Cuma kita ibu bapa pada hari ini tak bolehlah buat cara tu. Ustaz, saya tengok anak saya ni nakal sangat Ustaz, macam-macam hair, banyak sangat masalahnya. Saya ingat saya nak ikut macam cara Nabi jugalah, saya nak belah dada dia, saya nak cuci jantung dia. Dengan air zam-zam tak ada Ustaz, saya gunakan air apa ni, air mineral water contohlah. Sebab saya nak bagi cuci hati anak saya biar hati dia tu bersih. Cara macam tu khususan lin Nabi, takhsis lin Nabi, hanya berlaku benda itu kepada Nabi sahaja. Adapun kepada orang selain daripada Nabi, apatah lagi kepada anak kita, jangan buat begitu. Sebab nanti bila kita buat, alamatnya memang dia tak bangun terus lah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalau mengikut pendapat ulama, Nabi pernah dibelah dada baginda sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika usianya 5 tahun, kemudian yang kedua ketika usia baginda 25 tahun ketika nak kahwin, kemudian yang ketiga ketika usia baginda 40 tahun ketika diangkat menjadi Rasul, dan yang keempat ialah ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum Nabi di Isra' dan di Mi'rajkan, Nabi telah dibelah dada baginda. Dalam riwayat mengatakan umur Nabi ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah sekitar 50-an ataupun 52-53 tahun. Maknanya ada 4 kali berlaku pembedahan dada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata ulama, bagi kita orang biasa, kita tidak seperti Nabi yang boleh dibelah dadanya. Jadi cara nak menyucikan hati kita. Sebab apa tuan-tuan ni kita kena cuci hati? Sebab hati ialah kunci ataupun suis ataupun raja kepada anggota. Seperti mana yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada satu organ. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik, keseluruhannya akan jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu tidak baik, maka rosaklah keseluruhan tubuh. Ala wahyal qalb. Nabi kata, ingatlah, itulah jantung. Ataupun ada yang menterjemahkannya hati. Jadi perlu kepada penyucian hati, sebab hati itu ialah raja ataupun suis kepada anggota kita. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, antara lain diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah nak mengajar kita ataupun nak menunjukkan kepada kita cara bagaimana hendak menyucikan hati kita. Salah satu caranya seperti mana yang kita adakan pada hari inilah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, iaitu dengan kita mengadakan majlis ilmu. Sebab apa dalam hadis Nabi menyebutkan jika seseorang itu tidak pernah ataupun tidak mendengar nasihat, teguran, apa kita panggil tazkirah, tausiah, ceramah agama, apa-apa sajalah yang kita letakkan namanya tausiah ke tazkirah ke ceramah ke nasihat agama, teguran agama lebih daripada 40 hari, maka melekat satu bintik hitam pada hatinya. Bayangkan kalau orang tu tak suka dengan ceramah, tak suka dengan nasihat, tak suka ditegur, tak suka mendengar kuliah lebih daripada 40 hari, dah 2 bintik, lebih lagi dah berbintik-bintik. Lama kelamaan apa yang berlaku, apa yang terjadi kepada hatinya? Hatinya dipenuhi dengan bintik-bintik hitam. Hatinya sudah menjadi hitam, sudah menjadi gelap. Maka sebab itulah apabila diberi nasihat, dia sudah tidak mendengar nasihat lagi. Kadang-kadang ada orang tuan-tuan ni, bila kita nasihat dia kata apa? Suka tipu lah, dan tak lah, kubur masing-masing. Dia jawab last sekali tu, kubur masing-masing. Kita pun katalah memanglah kubur masing-masing. Tujuan aku nasihat, tujuan aku tegur ni sebab kamu tu kawan aku, kamu tu keluarga aku. Aku nasihat ni kerana aku sayang.
Suka hati lantas, tak payah sayang aku lah, kubur masing-masing. Dia ulang lagi sekali, kubur masing-masing. Kita pun kali ini bagi satu jawapan yang TKO. Dia kata kubur masing-masing, memanglah kubur masing-masing, tapi aku risau kubur kamu nanti sebelah kubur aku. Dia kata kenapa pula kalau kubur aku sebelah kubur kamu? Nanti kalau kubur kamu sebelah tak boleh nak tidur sebab kamu kena belasah dengan malaikat. Sebab itulah aku nasihatkan kamu. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, itu cerita belah dada. Kemudian cerita Nabi bela kambing. Ini pun menarik. Dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ada menceritakan tentang apakah hikmah Nabi bela kambing. Di sini tuan-tuan kalau kita dengar kisah ni, kita anggap biasalah bela kambing. Tetapi kalau kita mengkaji lebih dalam, kenapakah Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan Nabi Muhammad itu bela kambing? Kenapa tak bela kuda? Kenapa tak bela rimau? Kenapa tak bela kingkong? Kenapa tak bela buaya? Kita kata patutnya seorang Nabi, satu jawatan yang besar, jawatan yang hebat, belalah binatang-binatang yang ganas, kan? Bela kingkong ke, kan? Bela singa ke, barulah nampak ganas. Tapi kenapa bela kambing? Okey, poin yang pertama sekali, rupanya bukan Nabi Muhammad SAW sahaja yang bela kambing. Disebut dalam hadis Nabi, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak diutuskan seorang nabi pun melainkan kesemuanya bela kambing. Rupanya semua nabi-nabi daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW ada 124,000 orang nabi, 313 rasul, kesemuanya bela kambing. Jadi apakah hikmah bela kambing? Kata ulama, kambing ialah binatang yang jinak tetapi degil. Maka sebab itulah para nabi dan rasul dilatih membela kambing. Sebab dia binatang yang degil. Kalau dia mampu mengembala, menjaga, memelihara kambing, maka apabila dia sudah dewasa, meningkat dewasa, menjadi rasul, mengajak orang berdakwah, mengajak orang kepada menyembah Allah, pergi berdakwah, maka dia melatih kesabaran yang ada dalam dirinya. Kerana pada ketika kecil, dia sudah banyak bersabar ketika membela kambing. Jadi bila nak berhadapan dengan kaumnya, berhadapan dengan umatnya, dia akan mempunyai sifat sabar yang tinggi. Pasal dulu masa kecil dia dah dilatih bela kambing, jadi nak berhadapan dengan orang yang lebih degil daripada kambing, insya-Allah dia tak ada masalah. Sebab itu kenapa kita tengok kesabaran Nabi Muhammad SAW ni sangat luar biasa. Tuan-tuan, seperti mana yang kita selalu dengar kisah Nabi, kan? Kalau kita lah orang kata, kita dengar orang kata Nabi Muhammad ni majnun, gila. Kan? Nabi diam, senyum, dan kadang-kadang Nabi doa pula, ya Allah ya Tuhanku, berilah petunjuk kepada orang yang mengata saya, orang yang buat zalim kepada saya. Mungkin dia tak tahu. Kalau bukan dia pun, anak cucu dia nanti akan beriman. Nabi doa kebaikan kepada orang yang menghina, mengutuk baginda. Kalau kita lah gamaknya tuan-tuan ni tak tahu nak katalah. Kalau orang kata yuk gila. Saya pun tak tahulah setakat ini agaknya macam mana respon ataupun reaksi saya kalau orang kata saya gila. Mungkin saya akan balas balik sekurang-kurangnya. Kita kata call gila. Fair lah kan. Dia kata kita gila, kita kata dia gila balik. Tapi yang kata Nabi ni sepatah pun Nabi tak balas. Malah Nabi diam, ada ketikanya Nabi senyum dan Nabi doa pula supaya orang itu mendapat petunjuk. Masya Allah, hebat betul akhlak Nabi. Nabi SAW ni tuan-tuan ni bukan setakat penyabar kepada kaumnya, kepada umatnya yang kita selalu dengar banyak buat masalah. Yang Arab Badui datang sentap ridak Nabi sehingga melecet leher Nabi. Nabi tak marah, Nabi senyum. Kan, Arab Badui kencing dalam masjid. Nabi kata jangan marah dia. Kalau kita marah dia kan dia kencing berlari habis, berterabur pula satu masjid. Nabi sifat baginda sentiasa cool, bertenang. Nabi sangat penyabar. Itu kalau kita cerita di luar. Bagaimana pula kisah Nabi di rumah? Kan kita selalu dengar kisahnya Nabi dengan isteri-isteri baginda pun sangatlah penyabar. Bila sebut isteri Nabi yang ramai, itu bermakna ada kemungkinan berlakunya kita kata cemburu,
kan, merajuk. Dan pernah Nabi dimarahi oleh isteri pun pernah. Maknanya itu biasa sifat bagi perempuan kan. Bila dia cemburu, bila dia merajuk, ada ketikanya dia naik suara. Siapa dia? Kisah Abu Bakar. Abu Bakar ni ayah kepada Aisyah. Ya, maknanya Abu Bakar tu bapa mertua Nabi. Masa tu bapa mertua ada. Jadi yang anak Abu Bakar ni, isteri Nabi ni, boleh marah pula Nabi, tinggikan suara pada Nabi, pukul pula dada Nabi. Lalu Abu Bakar nak pukul Sayyidatina Aisyah. Kemudian Nabi pun tahan Abu Bakar, jangan pukul. Aku suami pun tak pernah pukul. Aku berilek aja. Kan? Dan akhirnya Sayyidatina Aisyah lari di belakang Nabi, menyorok di belakang Nabi. Oh, my hero katanya kan. Begitu sekali hebat akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat penyabar orangnya. Tu belum lagi kita cerita Karenah, ya, anak baginda, Karenah cucunya. Nabi sangat penyabar kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang kita tak sabar ya, dalam kita nak mendidik anak kita. Biasalah nama pun budak-budak. Diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memarahi kanak-kanak. Ini salah satu daripada akhlak Nabi yang sangat hebat. Nabi tidak pernah marah budak-budak. Kan? Tapi itulah saya nak cakap benda ni pun mungkinlah kepada guru-guru yang ada ni kan. Itu memang makanan kami Ustaz. Kami memang kena marah budak-budak. Kalau tak marah kan tak jadi pula. Tapi yang kita pelik tu, yang kita heran tu, bagaimana akhlak Nabi yang tidak marah dengan budak-budak, tetapi budak-budak boleh ikut cakap Nabi. Ya, boleh dengar Nabi. Agak-agak bagaimanakah akhlak yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan budak-budak boleh mendengar kata Nabi, ya, boleh boleh hormat, boleh respect kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat menceritakan, ya, sekumpulan budak-budak menyorok di sebalik tembok ataupun di sebalik pokok kerana mereka nak memberi salam kepada Nabi. Kenapa? Sebab setiap kali jumpa Nabi, Nabi akan memberi salam kepada orang, sekalipun kanak-kanak. Ini yang kata akhlak Nabi. Walaupun di dalam hadis Nabi kata orang muda bila berjumpa orang tua, orang muda kena beri salam kepada orang tua. Ya, orang yang berkenderaan memberi salam kepada pejalan kaki memberi salam kepada yang duduk. Itu tertib yang Nabi ajar. Tetapi Nabi itu sendiri ketika berjumpa sesiapa pun, sekalipun berjumpa dengan kanak-kanak, Nabi lah yang terlebih dahulu memberi salam. Jadi satu ketika budak-budak ni kata, kami nak bagi salam pada Nabi tapi kami kena nyorok. Kami nak sergah, kami nak kejutkan Nabi. Ya, lalu mereka menyorok di balik tembok. Bila Nabi lalu, mereka pun lompat nak bagi salam pada Nabi, dan Nabi memberi salam dahulu kepada mereka. Assalamualaikum. Ya, budak-budak tu kata, aduh, tak dapat juga yang kata Nabi ni, mesti dia dulu. Ya, betapa hebatnya akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bela kambing. Dan bila Nabi dah meningkat remaja sikit, ya, kan Nabi digelar Al-Amin oleh penduduk Mekah. Ya, penduduk Mekah menggelar Nabi Al-Amin, yang sangat amanah. Kalau bahasa hari ini dia panggil yang berintegriti, yang paling jujur, budak yang lurus. Ya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika usia remaja baginda. Ya, dalam riwayat mengatakan kalau mereka hendak keluar bermusafir, mereka akan jumpa dengan Muhammad dan minta Muhammad jagakan barang-barang mereka. Dan bukan setakat dijaga barang tersebut, malah dicuci pula lagi. Ya, contohlah katalah Abu Jahal tu, yang jahat ni, kan, nak pergi mana-mana dia jumpa Muhammad, tolong jagakan kasut aku. Ya, bila balik tengok-tengok kasut itu bukan setakat tidak hilang, bukan setakat dijaga, malah kasut itu siap dilap pula, berkilat pula, dicuci pula lagi. Masya Allah. Hebat betul akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam Al-Quran menceritakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mana mereka mengenal anak-anak mereka. Mereka kenal sangat Nabi Muhammad, dia memang budak yang baik. Ya, sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kenapa remaja-remaja pada hari ini, ya, selalu kita bagi perumpamaan, jadilah seperti ikan yang duduk di dalam laut. Ya, bila dikeluarkan daripada laut, air yang masin, bila nak digoreng kena bubuh garam, bubuh kunyit. Kan, kalau tak bubuh jadi tawar lesio. Kata orang Perak, tawar lesio. Rasanya jadi tak sedap. Pasal apa?
Ya, sebab dia tidak terkesan dengan air laut yang masin tersebut. Selalunya itulah perumpamaan yang digunakan. Begitulah juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keadaan masyarakat jahiliah pada ketika itu memang huru-hara minum arak. Ya, ada satu sekolah saya ceramah, dia kata, "Ustaz, masa tu ada mak rempit tak?" Mak rempit pun dia tanya, "Ada tak mak rempit?" Saya kata ada. Sebab bila saya baca dalam sirah tuan-tuan ni, rupanya pada zaman jahiliah tu, mungkin sampai sekarang pun ada yang kata orang Arab ni antara dia punya permainan dia ialah gusti. Ada gusti, bertinju. Ya. Kemudian ada juga perlumbaan. Maknanya rempit lah tu. Ya, tapi lumba bukan naik motor. Zaman tu tak ada motor. Dia lumba naik kuda, lumba naik unta. Cuma kadang-kadang adalah saya buat lawak dekat budak-budak. Saya kata kalau naik unta, ya, dia boleh buat wheelie. Wheelie ni maknanya angkat tayar depan. Boleh. Sebab kalau unta tu angkat kaki tu kira wheelie dah. Unta juga boleh buat wekang. Angkat kaki belakang boleh. Cuma unta ni tak boleh buat Superman aja. Ya, budak-budak yang mak rempit ni dia tahulah bila sebut Superman ni maknanya menerap atas motor tu. Dan menerap kaki lurus tu. Tu kira dia panggil Superman. Kenapa unta tak boleh buat Superman? Sebab unta ada bonggol. Macam mana nak buat Superman? Jadi maknanya zaman itu pun ada juga mak rempit. Ada pula yang tanya, "Ustaz, zaman dulu tu ada tak isak gam?" Isak gam pun ada juga. Dia kata ada juga soalan. Saya kata ada. Sebab saya pernah terbaca tuan-tuan, rupa-rupanya antara benda yang boleh dihidu juga untuk mendatangkan mabuk ke apa, pil ke apa ke, menyedut tahi. Menyedut tahi lembu, tahi unta. Masya Allah, sampai macam tu sekali. Masyarakat jahiliah pada ketika itu ada yang isap, tapi itu bukan isap gam namanya, itu isap tahi unta lah. Merempit ada, dan macam-macam lagi lah. Tetapi Nabi tetap menjadi seorang remaja yang baik, yang tidak terkesan dengan masyarakatnya. Dan ada satu kisah, jam pun aku sebelah, ada satu kisah ni tuan-tuan ni yang kita selalu dengar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah teringin nak pergi mendengar konsert, bahasa kita kata hari ni konsert lah. Nabi teringin nak pergi ada satu pertunjukan nyanyian ataupun hiburan. Kemudian ketika on the way nak pergi tu, perjalanan jauh, kemudian sampai di satu tempat, di satu pokok, Nabi pun berhenti rehat. Masa tu dah dekat nak sampai dah. Katalah konsert tu belah malam, petang tu dah sampai dah. Dah dekat nak sampai dekat sempadan tempat berlakunya konsert tersebut. Kemudian Nabi pun berehat di sebatang pokok dan Nabi pun tertidur kerana keletihan. Sedar-sedar matahari dah naik. Maknanya apa dia? Nabi sedar-sedar tu dah tengah hari, dah pagi. Kira malam tu terlepas konsert. Jadi maknanya apa dia tuan-tuan? Malam tu Allah selamatkan Nabi. Allah tidurkan Nabi. Rupanya tuan-tuan sama macam hari ni juga, konsert tu 2 malam. Nabi kata tak apalah, malam ni ada sekali lagi. Rupanya sama juga apa yang berlaku seperti malam semalam. Nabi tertidur pada malam itu dan ketika Nabi jaga matahari dah naik. Jadi Allah selamatkan Nabi. Maknanya apa dia? Kata ulama, Nabi ni kalau dicarilah kesilapannya, kesalahannya daripada kecil hinggalah dewasa, tidak ada kesilapan, zero defect. Macam kita ni tuan-tuan ni, kalau kita bercerita tentang zaman muda kita akan ceritalah, "Ya Allah Ustaz, saya ni nakir dulu Ustaz, buih Ustaz, jahat Ustaz, apa yang saya tak buat, mencuri, minum ketum, macam-macam lah kita cerita kejahatan kita. Merempit, saya ni jahat Ustaz, satu je saya tak buat, bunuh orang, yang lain semua saya buat." Betapa banyaknya rekod jenayah kita. Sekarang ni baru kita jadi baik. Semenjak kita rajin dengan kuliah, semenjak dah berumur, semenjak dah pencen. Tapi kalau cerita dulu memang teruk. Tapi yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dijumpai rekod jenayah langsung sejak daripada kecil sehinggalah Nabi dewasa. Baiklah tuan-tuan, ni nampaknya jam pun dah pukul 11. Punya host Ustaz Taqiyuddin, ada soalan ke, nak sambung ke macam mana? Terima kasih kepada kejap saya onkan mic dulu.
Okey, terima kasih diucapkan kepada Piyu Yuk di atas perkongsian ceramah sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan sebentar tadi dapat menambahkan rasa kasih kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menambahkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepada tuan-tuan puan-puan sekalian, sementara selepas ini saya suka untuk maklumkan, selepas ini kita akan buka kuis, dan kuis ini hanya dibuka kepada murid-murid tingkatan 1 hingga 4 sahaja. Kuis Maulidur Rasul, soalan-soalan yang berkaitan dengan isi-isi poin-poin yang disampaikan oleh Ustaz sebentar nanti. Dan insyaAllah selepas ini admin kita akan menghantarkan link untuk soalan kuis tersebut, dan murid-murid ataupun peserta yang akan menjawab kuis nanti akan diberikan masa selama 30 minit. Betul? Isyarat saya kepada admin 30 minit. 30 minit, dan selepas 30 minit itu sebarang soalan, jawapan apa-apa semua sebagainya akan ditutup, dan hadiah pemenang akan diumumkan dan hadiah akan diberikan kepada pemenang. Baik, okey, isyarat saya daripada penganjur. Baik Ustaz, ada mungkin soalan kita buka soalan, beberapa soalan ringkas, satu ataupun dua soalan untuk ditanyakan kepada Piyu. Soalan daripada cikgu-cikgu, mungkin ada dari kalangan murid-murid nak bertanya apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, tajuk ceramah yang disampaikan oleh Ustaz, pengisian ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi. Mungkin ada kekusutan nak bertanya apa-apa berkaitan dengan soalan. Kita buka soalan, dipersilakan. Okay, ada apa-apa soalan mungkin nak ditanyakan kepada Piyu kita? Baik, Ustaz Ya, Ustaz. Saya minta maaf lah ya, sebab dekat sekarang ni saya berada di pejabat sekolah. Dekat sini kita mengalami sedikit gangguan siaran, akses internet sangat perlahan. Jadi kalau ada lagging tu, saya minta maaf lah bagi pihak penganjur. Itu sedikit sebanyak mengganggu kelancaran majlis kita pada hari ini. Tapi alhamdulillah majlis berjalan dengan lancar. Majlis berjalan dengan lancar, insya-Allah. Cuma isyarat saya kepada audiens yang ada dalam ni, suara saya jelas tak? Sebab saya dapat satu mesej yang mengatakan suara saya tidak jelas. Jelas. Okey, sangat jelas. Okey, terima kasih Cikgu Sufian. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang bersiaran, siaran pada pagi ini juga boleh diikuti di dalam talian YouTube, talian Google Meet untuk cikgu, dan juga YouTube untuk murid-murid, para ibu bapa dan juga hadirat. Dan view untuk YouTube kita, siaran kita hari ini mencapai 170 view. Maksudnya ada sambutan lah, insyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, saya menanti kalau ada dalam kalangan yang mengikuti siaran pada hari ini ingin bertanyakan apa-apa soalan kepada Piyu kita, inilah kesempatan yang boleh kita gunakan untuk bertanya apa-apa kemusykilan tentang agama, berkaitan dengan mungkin tajuk perbincangan kita pada hari ini, untuk ditanyakan kepada Piyu kita sebelum kita fokus kepada kuis yang akan dijawab oleh murid-murid sebentar nanti. Ada soalan? Ustaz Wan. Okey, silakan. Siapa di sana? Saya tak. Saya nak beritahu dalam link YouTube live ada murid bertanya soalan.
Ustaz Wan. dalam YouTube lah ada murid bertanya soalan. Ya. Ya. Okey, terima kasih kepada Cikgu ni cakap tadi kerana hello? Ikut live, ada soalan? Tengok. Okey Ustaz Piyuk masih di talian? Kita ambil sedikit masa. Ya, masih ada. Okey Ustaz, ada satu soalan daripada murid sekolah kita ni bertanyakan soalan. Saya ambil soalan ni dalam live chat YouTube. Soalan dia berbunyi daripada Siti Zulaikha binti Aman Shah. Soalan dia Ustaz ni soalan murid-murid Ustaz Berdosa ke kita masa tu mungkin dia tengah sibuk ke apa, dia pun merajuk nanti. Contohlah itu. Mungkin ada soalan jawapan daripada Ustaz secara ringkas Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Taqiyuddin. Seorang anak sebenarnya bila sebut perasaan merajuk ni dia satu fitrah lah kan. Marah, merajuk, rindu kan. Itu satu benda yang fitrah dalam hati setiap manusia, ada perasaan itu. Jadi mungkin dia kita kata tak dapat nak elak lah perasaan merajuk tu, tapi dia tak bolehlah tunjuk protes kepada ibunya. Kalau setakat merajuk macam tu je tak apalah jangan sampai bermasam muka, jangan sampai dia tidak berbakti ataupun tidak taat kepada ibu bapanya. Itu yang dilarang. Kalau setakat perasaan sahaja itu biasalah, itu normal. Itu je jawapannya. Terima kasih Ustaz. Ustaz ni ada seorang lagi bertanya kepada saya mungkin kita boleh buka 2 ataupun 3 soalan saja. Ada seorang lah WhatsApp saya ni. Dia tanya, sekarang ini kita berada dalam suasana normal baru, wabak COVID-19. Jadi beberapa sunnah yang kita boleh amalkan itu seolah-olah tidak dapat kita praktikkan, tidak dapat kita amalkan, seolah-olah tertangguh. Jadi Ustaz, contohnya bersalam apa sebagainya, berpelukan untuk mengeratkan silaturahim dan sebagainya, itu mungkin beberapa sunnah-sunnah pikisan lah ya. Jadi dalam keadaan kita berada dalam penyakit wabak sekarang ni, apa sunnah-sunnah yang kita boleh amalkan supaya dalam keadaan sekarang ini walaupun ada kekangan-kekangan tertentu, sunnah Nabi itu masih boleh kita hidupkan walaupun keadaan situasi sekarang ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Taqiyuddin. Betul seperti yang ditanyakan tadi, banyak sunnah-sunnah Nabi yang tak dapat kita amalkan seperti yang kebiasaannya. Macam contoh senyum lah. Bila kita jumpa orang, Nabi kata tabassumuka fi wajhi akhik sadaqah, senyum kepada saudaramu sedekah. Tapi sekarang ni nak senyum pun kita pun tak tahu orang tu senyum ke tak, pasal semua pakai mask. Kita takut kita pun tak senyum kat orang pun tak senyum kat kita pasal kita tak tahu kan. Kemudian bersalaman, disuruh kita berjabat tangan, berpelukan. Tapi dalam keadaan sekarang ni itu bukanlah sunnah yang wajib. Sunnah yang dilakukan sunat. Bila kita buat tu dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tidaklah. Selalu kalau sebut sunat ialah benda yang dibuat dapat pahala, ditinggalkan tak ada apa-apa. Itu kebiasaannya orang jawab macam tu. Tapi perkara yang ditinggalkan, sunat yang ditinggalkan rugi kalau kita tak buat. Cuma dalam keadaan sekarang ni Nabi juga berpesan kepada kita, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih baik daripada merawat. Dan kita juga dipesankan oleh Nabi supaya menjaga kesihatan. Maknanya jangan melakukan perkara yang boleh menyebabkan mendatangkan mudarat
kepada diri, kepada orang lain. Itu seperti mana yang telah disepakatilah oleh ulama dan pihak kerajaan pun telah menetapkan SOP, maka itu bukanlah kita tidak melaksanakan perkara yang wajib. Itu hanya perkara-perkara yang sunat sahaja. Cuma yang saya nampaklah macam baru-baru ni adalah juga saya mengikuti satu ceramah. Dia kata ada banyak lagi sunah-sunah Nabi yang lain yang boleh kita amalkan. Dan misalnya kalau dalam keadaan sekarang ni kita amalkan sunah Nabi di mana Nabi pesan supaya kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pertama sekali bila nak keluar daripada rumah kita, untuk mengelak daripada sebarang musibah, malapetaka, bencana, apa-apa sajalah yang boleh memudaratkan, jika dibaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim sebanyak 3 kali. Nescaya Allah menjaga dia, mengelak dia daripada sebarang musibah. Itu juga adalah merupakan sunnah yang Nabi suruh kita amalkan, kita laksanakan. Cuma kita ni nampak sunnah ni pakai jubah, pakai serban, gosok gigi dengan kayu zugi. Itu sunnah-sunnah. Ada sunnah ni, ada sunnah yang wajib. Macam sunnah yang wajib dalam berpakaian ni ialah menutup aurat, itu yang wajib. Adapun memakai jubah, pakai serban itu sunnah yang sunat, tapi pahalanya besar. Macam itulah. Boleh Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ustaz ni yang terakhir lah, saya kumpulkan terus. Soalan terakhir, saya kumpulkan soalan-soalan daripada murid kita, murid SMK Hillcrest dari Daniel Hakim, dan seorang lagi daripada Cikgu Nur Azlina binti Cik Will. Soalan yang pertama daripada murid kita ni. Saya gabungkan teruslah. Ketika Rasulullah SAW, ini soalannya, berusia 5 tahun, baginda dibelah dada disebabkan kenapa ya? Dari Daniel Hakim. Itu yang pertama Ustaz. Ustaz simpan dulu soalan tu. Kenapa dia belah dada pada umur 5 tahun? Yang kedua daripada Cikgu Nur Azlina binti Cik Will. Soalannya, soalan untuk Piyu. Sebagai Muslim yang mencintai Rasulullah, jika ada seorang yang menghina baginda, apakah tindak balas yang kita boleh lakukan dalam dandasan kita sebagai seorang Muslim? Ustaz jawab soalan ni secara ringkas. Boleh Ustaz? Boleh. Oh, jangan panjang Okay. Okey, tadi saya dah sebutkan soalan yang ditanya oleh pelajar tadi, kenapa Nabi dibelah dadanya, simbolik kepada penyucian hati, penyucian jantung, kerana di situ merupakan sarang syaitan, tempat letak syaitan. Tadi saya dah sebutkan Nabi dibelah dadanya 4 kali, bermula pada usia baginda 5 tahun itu. Datang 2 malaikat yang menyerupai lelaki yang merebahkan membaringkan Nabi, kemudian membelah dada Nabi. Kemudian kawan-kawan Nabi melihat, mereka lari kepada ibunya, Muhammadun qad qutila, Muhammad telah dibunuh. Sebenarnya Muhammad tidak dibunuh, cuma dibelah dadanya. Itulah kisahnya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok Nabi kita Muhammad SAW sendiri, akhlak baginda bila Nabi dikutuk, batang tubuh baginda sendiri, baginda tidak marah. Orang kata Nabi gila, orang kata Nabi sahir, ahli sihir, dan macam-macam lagi. Tetapi apabila orang menghina Allah, menghina hukum Islam, yang itu yang Nabi marah. Maknanya marah ini kena bertempat. Kalau orang hina batang tubuh kita, tak apalah, kita diamlah, kita ikut akhlak Nabi. Tapi kalau orang hina agama kita, orang hina Islam, jadi bila orang menghina Nabi itu seolah-olah kita kata menghina agama lah. Jadi kita kena tunjukkan kemarahan kita. Tapi bagaimana kita menyalurkan marah itu, yang dibincangkan oleh para ulama. Macam dalam keadaan sekarang ni yang kita dengar pihak Perancis kan yang menghina Nabi Muhammad. Jadi apa tindakan yang boleh kita buat? Selalu kita dengar kita kutuk. Kita setakat kutuk je lah, nak pergi serang pun satu hal juga, masalah besar pula, peperangan. Tapi apa yang boleh kita buat ialah kita boycott. Kita tunjuk tanda protes kita kepada pihak yang menghina Nabi kita Muhammad SAW, bahawasanya kita memang tidak suka, kita memang sangat terasa dengan perbuatan itu. Jadi sebab itulah kita mengambil tindakan untuk boycott. Dan kita nak menyatakan pendirian kita bahawasanya jangan usik Nabi kami. Sila hari bulan sekarang, macam itulah.
jawapan yang ringkasnya. Okey, terima kasih kepada P. Yop, Ustaz Yop kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Rasulullah Qudwah Hasanah. Semoga apa yang disampaikan tadi dan juga jawapan-jawapan yang dijawab sebentar tadi melalui pertanyaan guru, melalui pertanyaan murid tadi dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai perasaan yang dalam dan tebal kepada untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkongsian ceramah yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz pada pagi ini juga dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melalui kita mencintai Rasulullah secara automatik, insya-Allah kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kepada penceramah jemputan kita, Ustaz selebriti kita P. Yop kerana kesudian untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini berkongsi mutiara-mutiara berharga berkenaan dengan bagaimana cara untuk kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.